Yes, recording in progress. Jom kita lihat tentang bab satu dulu, iaitu berkaitan dengan kedaulatan negara, iaitu institusi raja payung negara. Dan kita nak lihat sebenarnya bab ini tentang apa, cikgu? Baik, bab ini sebenarnya tentang raja. Tentang raja. Okey, kamu tahu tak sebenarnya? Okey, kamu tahu tak raja tu apa? Zufar tahu tak raja tu apa? Danish? Tahu tak raja tu apa? Hakam? Damia Dina tahu? Tahulah. Okey, bagus. Okey, raja tu sebenarnya adalah seorang pemimpin, ketua bagi sesebuah negeri. Itu raja. Dan dalam satu negeri, mesti ada seorang raja. Contohnya, kalau kita lihat negeri Selangor. Siapa yang kat sini duduk negeri Selangor? Sila raise hand. Kamu tengok kat bawah tu ada butang reaction kan? Dekat reaction tu ada raise hand. Kamu boleh raise hand. Siapa duduk Selangor? Akid duduk Selangor. So Akid tahu kan di Selangor ada raja. So ada raja. Baik, Danish duduk di Johor kan? Okey. Johor pun ada raja. Ada raja. Okey, Zufar duduk mana Zufar? Hakam duduk mana Hakam? Di negeri mana? Zufa duduk dekat Gano. Kita kawan dengan Zufa. Oh, maknanya Hakam dengan Zufar daripada Terengganu kan? Ya. Dan Terengganu ada raja tak? Ada? Ada. Ya, betul. Ada raja. So, raja tu siapa sebenarnya? Raja tu Pemerintah. Ya, pemerintah. Sultan ke raja? Okey, dia macam ni. Raja tu secara umum. Tetapi bila dia memerintah, okey, dia akan guna nama sultan. Dia guna nama sultan. Jadi sultan itu dia buat apa, cikgu? Sultan tu sebenarnya dia akan memerintah negeri itu. Dia akan uruskan negeri itu. Dia akan uruskan tentang apa? Tentang pentadbiran, tentang pendidikan, dan juga tentang masalah-masalah orang ramai, masalah masyarakat. Itu kerja sultan. Kamu rasa kerja sultan senang tak? Kerja sultan senang tak? Susah tu. Betul. Susah sebab dia ada banyak tanggungjawab dia kena buat. Ya, raja-raja Melayu bersama-sama dengan pembesar, betul? Sebab raja-raja Melayu ini, raja itu, okey, dia perintah negeri itu dibantu oleh pembesar-pembesar. Okey, seperti bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan juga laksamana. Kena tolonglah. Macam kat sekolah kamu. Kat sekolah kamu, siapa kat sini pengawas? Siapa kat sini pengawas? Pengawas sekolah. Okey. So Zulfa pengawas. Okey, baik. Kalau pengawas mesti ada ketua pengawas kan? Mesti ada ketua pengawas. Jadi ketua pengawas akan uruskan pengawas-pengawas yang lain. Ya, betul Farah Kamilah. Betul. Jadi itu tugas ketua pengawas. Macam sultan lah. Macam sultan. Jadi kalau kamu jumpa sultan, kamu buat apa? Kalau kamu katakanlah jumpa sultan tiba-tiba. Katakanlah cikgu ni sultan. Okey, kamu kena buat apa? Apa yang kamu kena buat? Mula-mula sekali. Nak tanya semua. Kalau kamu jumpa sultan, kamu kena buat apa? Semua tak tahu. Okey, bagi salam. Assalamualaikum. Macam tu. Assalamualaikum. Hai sultan. Macam tu ke? Tak. Bukan. Kita kena buat apa? Jumpa sultan kita. Ampun tuanku. Kita panggil dia tuanku. Kita tak boleh kata, hai sultan, kau nak buat apa? Hai sultan, kau nak pergi mana? Tak boleh. Tak boleh. Kamu ingat sultan tu kawan kamu ke? Bukan. So jumpa sultan dia buat apa? Okey, ampun tuanku. Beribu-ribu ampun, sembah patik. Harap dia ampun. Ampun tuanku.
Tuanku nak pergi mana tuanku? Biar Patik bawakan. Jadi itulah perbezaan sultan dengan kita. Kita ni rakyat biasa je. Jadi kena jumpa sultan, dia kena buat macam tu. Siapa kat sini pernah jumpa sultan? Tak pernah tak pernah jumpa sultan, tak pernah jumpa raja kan? Jadi itulah pentingnya ada raja, ada sultan. So hari ni jom kita tengok. Jom kita tengok balik tentang raja. Baik. So kita lihat tentang apa itu raja dan kita lihat di sini. Raja. Okey, kalau kamu tengok di sini, raja atau sultan. Siapakah dia? Okey. Sultan Raja pada masa ini. Ya, betul. Raja atau sultan sebenarnya merupakan pemerintah tertinggi. Maknanya, kuasa yang tertinggi bagi sesebuah kerajaan. Kerajaan yang apa? Kerajaan yang berdaulat. Mesti ramai kamu tanya, cikgu, berdaulat ni apa sebenarnya, cikgu? Baik. Take note benda ni. Berdaulat itu sebenarnya adalah kerajaan yang bebas dan merdeka. Itu maksud berdaulat. Okey, cikgu nak tanya kamu, negara kita dah merdeka belum? Negara kita dah merdeka belum? Dah, betul Zufar. Betul Damia. Betul, lama dah. Jadi sebab itu kita ada raja, kita ada sultan, sebab raja dan sultanlah yang akan memerintah negeri kita yang dah bebas, dah merdeka, negara kita, kerajaan kita yang dah berdaulat. Dan apakah itu kerajaan, cikgu? Dia kata kerajaan itu apa? Kerajaan ini bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah, maknanya yang telah diuruskan secara sah dan diuruskan sebab dia dah merdeka. So itu raja. Baik, itu sebenarnya raja. Okey, dan juga raja adalah pemerintah tertinggi bagi sesebuah negeri atau kerajaan. Baik, kita tahu tak bahawa sebenarnya dah berapa lama raja ni ada di Malaysia ni, cikgu? Lama. Institusi raja ni, sistem raja ni dah ada sejak zaman kerajaan Melayu awal lagi. Kerajaan Melayu awal, dulu-dulu lagi. Dan raja ni memang di atas sekali. Di atas sekali. Raja dengan sultan tu, kedudukan dia di atas sekali. Barulah ada pembesar, barulah ada bawah tu ada rakyat, dan bawah tu barulah ada hamba. Dan semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan apabila selepas kedatangan agama Islam. Ya, betul. Betul, Farah Kamila. Negeri Sembilan guna yang di-Pertuan Besar. Betul. Memang betul. Jadi, kalau ikutkan zaman dahulu, macam mana susunan dia, cikgu? Susunan dia atas sekali apa tahu? Atas sekali raja. Kemudian bawah dia ada siapa? Ada pembesar. Kemudian bawah dia ada apa? Iaitu bawah dia ada rakyat. Dan bawah sekali ada hamba. Dia begitu. Dan dia dalam bentuk apa? Dia dalam bentuk piramid. So dia dalam bentuk begini. Dia dalam bentuk piramid. Dan cikgu nak tanya kamulah, kamu tahu tak kenapa dia bentuk piramid? Kenapa dia tak bentuk tangga ke? Kenapa dia bentuk piramid? Cikgu bagi tahu rahsia dia. Cikgu bagi tahu rahsia dia. Kenapa dia buat dalam bentuk piramid? Sebab cikgu nak tanya kamu, berapa ramai orang raja dalam satu negeri? Berapa ramai raja dalam satu negeri? Seorang je. So raja tu seorang je. Pembesar mungkin ramai. Dalam mungkin kita katakan seperti mungkin ada 36 orang pembesar yang membantu.
Rakyat, lagi ramai. Mungkin ada 10,000 orang. 10,000 orang rakyat. Dan juga kalau hamba, hamba lagi ramai. Zaman dahulu, hamba lagi ramai. Iaitu mungkin bercecah 30,000 orang. Sebab itu, okey, dia bentuk dalam bentuk piramid. Sebab dia bilangan yang kecil. Makin besar, semakin banyak dan besar, dan semakin banyak dan besar. Okey, bagus soalan Zufar. Apa beza rakyat dengan hamba? Bagus soalan itu. Baik, perbezaan dia, rakyat ini dia bekerja sebagai zaman dulu bekerja sebagai petani, kemudian pedagang, kemudian juga kita kata sebagai macam-macam lah. Petani, pedagang, kemudian juga ada juga bekerja sebagai petukang. Petukang kayu, petukang besi. Tetapi hamba, hamba ini sebenarnya, hamba itu iaitu dirinya dimiliki oleh tuannya. Nampak tak? Hamba tu dirinya dimiliki oleh tuannya, maka dia kena buat apa? Kena ikut segala arahan tuannya. Kena ikut segala arahan tuannya. Dan setiap kerja, setiap kerja yang diberi, akan diberi upah makan, dan pakaian. So tiada harta. Setiap kerja diberi akan diberi upah makan dan pakaian. Itu je. Tak ada gaji. Tak ada gaji. Jadi itu hamba. Zaman dulu itu hamba. Even dirinya dimiliki oleh tuannya. Sebab itu rakyat lebih tinggi berbanding dengan hamba. Itu zaman dahulu. Itu perbezaan rakyat, perbezaan dengan hamba. Jadi kalau kita lihat di sini, rakyat dengan hamba ni sebenarnya mana lebih tinggi? Rakyat. Contoh je, contohnya. Katakanlah. Hello. Katakanlah cikgu ini adalah rakyat yang ada harta. Kemudian Zufar jadi hamba cikgu. Hakam jadi hamba cikgu. Contoh. Jadi cikgu arahkan, Zufar, Hakam, Zufar, jangan minum. Berhenti, pegang pensel. Berhenti pegang pensel. Kemudian Hakam, jangan masam muka, senyum. Senyum, nampak. Dia senyum. Jadi maknanya apa? Zufar dengan Hakam ni adalah hamba cikgu. Sebab apa? Zufar dengan Hakam ni kedua-duanya kena ikut segala arahan cikgu. Sebab cikgu tuan dia. Dan zaman dahulu, kalau setakat 2 orang ni tak ramai hamba. Orang dulu-dulu ada 10 orang hamba, ada 100 orang hamba. Raja-raja dulu ada 1,000 orang hamba. Lagi ramai hamba bermakna lagi kayalah orang itu. Itu zaman dahulu. Jadi itulah perbezaan rakyat dan juga hamba. Boleh faham? Zufar boleh faham good. Bagus. So sekarang kita telah lihat tentang raja-raja Melayu. Baik, inilah raja-raja Melayu, dan kita tahu bahawa raja-raja Melayu ini telah wujud sejak daripada zaman-zaman dahulu lagi. Zaman dahulu lagi dah ada raja-raja dia. Siapa sini nak jadi raja? Sebenarnya korang semua boleh jadi raja tau. Terkejut biar betul, boleh. Kamu semua boleh jadi raja. Nak tahu caranya? Nak cikgu bagi tahu cara dia tak?
Nak tak cikgu bagi tahu cara dia bagaimana kamu nak jadi raja? So semua orang macam, serius ah cikgu? Iya. Kamu boleh jadi raja. Nak tak cikgu tunjukkan macam mana kamu boleh jadi raja? Okey. Baik. So ada yang bertanya, betul ke cikgu? Betul. Kamu boleh jadi raja. Dengan cara apa? Okey. Baik. Tapi kamu kena janji tau. Jangan bagi tahu mak kamu. Jangan bagi tahu ayah kamu. Janji Zulfa janji, Danish janji. Okey, Hakam janji, Ezra janji Ezra janji. Okey. Okey. Ni nak bagi tahu. Cara-cara nak jadi raja. Iaitu cara dia ialah kamu kena kahwin. Sebab bila kahwin, kamu jadi raja. Raja sehari. Pakaian kamu orang sediakan, makan kamu orang hidangkan. Kemudian nak pergi mana-mana orang sambut. Betul tak? Orang bagi hadiah. Betul tak? Betul tak Ezra? Betul tak Akam? Jadilah kamu raja. Tapi raja sehari je lah. Raja sehari sahaja. Jadi itulah. Cikgu dah jadi raja ke? Soalan, cikgu dah jadi raja ke? Sudah tentulah dah. Apalah. Rugi tak jadi raja. Okey, baik. Seterusnya. Okey, baik. Itulah dia jadi raja. Okey. Baik, so kita lihat. Okey, bagaimana jadi raja. Okey. Okey, kita dah tahu raja ni sebenarnya adalah sebagai ketua pemerintah. Dan seterusnya kita lihat dalam buku ni, raja atau sultan peranan dia sebagai ketua negeri. Ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Maknanya raja atau sultan peranan dia untuk jaga supaya negeri itu sentiasa aman, tenang, tak bergaduh. Sekarang ni terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Dan negeri apa yang menggunakan raja? Yang di Pertuan juga ke? Ya, sekejap. Okey, cikgu akan bagi tahu ya. Baik, untuk negeri Perlis. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok satu-satu ya. Okey, baik di sini. Untuk Perlis, dia tak pakai nama sultan, tapi dia pakai nama raja. Raja Perlis. Untuk negeri Kedah, untuk Perak, untuk Selangor, untuk Kelantan, Terengganu, Pahang, dia guna nama sultan. Negeri Sembilan guna yang di Pertuan Besar. Dan okey, sultan di Johor juga. Baik, ada 4 negeri yang tidak ada sultan. Okey, kenapa Pulau Pinang tak ada? Okey, tengok Ada 4 negeri yang tidak ada sultan. Iaitu negeri apa cikgu? Iaitu negeri Pulau Pinang. Kemudian negeri apa? Melaka. Kemudian negeri Sarawak. Dan juga negeri Sabah. 4 negeri ini tidak ada sultan. Tak ada. Jadi ketua dia siapa cikgu? Ketua dia akan menggunakan gelaran iaitu yang di Pertua Negeri. Okey. Yang di Pertua Negeri. So itu adalah kita kata sebagai ketua bagi negeri-negeri yang tidak ada sultan. So yang tak ada sultan akan guna yang di Pertua Negeri. Berapa negeri yang tak ada sultan? 4. Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan juga Sabah. So itu yang kamu kena faham. Okey, negeri lain semua ada sultan kecuali Perlis dia guna raja
dan Negeri Sembilan guna yang di Pertuan Besar. Manakala Pulau Pinang, Melaka, Sarawak, Sabah guna yang di Pertua Negeri. Jadi itulah dia. Okay, yang di Pertua Negeri. Jadi, so institusi raja ni amat penting kepada kita semua. Amat penting ya. Amat penting. Baik. So, sebelum kita meneruskan, cikgu nak tanya kamu. Okay. Pernah tak kamu dah belajar? Semua kamu dah belajar unit 1 ni kan? Dah belajar betul belum? Dah kan? Dah belajar kan? Okey. Cikgu nak tanya kamu, pernah tak kamu terfikir, cikgu, tang mana dia datang, macam mana boleh tiba-tiba muncul raja, cikgu? Pernah tak kamu terfikir? Macam mana boleh ada raja Takkan negeri kita ni tiba-tiba je ada raja, cikgu? Mesti ada penjelasan kenapa tiba-tiba ada raja. Macam mana ada raja? Okey. Cikgu akan tunjukkan pada kamu bagaimana semua ini berlaku. Dan juga macam mana wujudnya raja-raja. Okey. So cikgu akan tunjukkan kamu satu video berkaitan dengan iaitu berkaitan dengan kemunculan raja-raja di tanah Melayu ini. Nak tahu tak? Nak tengok tak video ni? Nak tengok tak video ni? Kita tengok video Okey, so kita tengok video berkaitan dengan kemunculan raja-raja dan macam mana raja-raja itu boleh wujud. Okey, baik. So cikgu akan bawa kamu kepada kita tengok tentang video ini. Jom kita tengok. Right. Alat-alat kebesaran negeri Perak Darul Rizwan merupakan regalia yang paling unggul dan dihormati. Perak mewarisi alat-alat kebesaran Kesultanan Melayu Melaka yang dibawa dari Kampar, Sumatera oleh Sultan Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1528. Antaranya ialah pedang cura si manja kini, iaitu alat kebesaran purba yang hebat berasal dari kisah 3 putera raja bersaudara dari Bukit Siguntang menurut naskah sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Untuk mengetahui asal-usul pemilik pedang cura si manja kini, kita tidak dapat lari dari memahami kisah kemunculan 3 putera Raja Suran, iaitu Nila Pahlawan, Krishna Pandita dan Nila Utama. Kisahnya bermula di Bukit Siguntang, Palembang. Al-Kisah. Maka tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang namanya. Nama rajanya Demang Lebar Daun. Muara Tatang, nama sungainya. Di hulunya itu ada sebuah sungai, Melayu namanya. Adalah di sungai itu ada satu bukit bernama Bukit Siguntang. Di hulunya Gunung Mahameru. Di daratnya ada satu padang bernama Padang Penjaringan.
Dengan takdir dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala jua, ketiga-tiga putera raja bersaudara ini muncul di atas Bukit Siguntang pada waktu malam beserta nyalaan seperti cahaya api. Ia disedari oleh Wan Empok dan Wan Malini yang tinggal berdekatan. Keesokan paginya, mereka berdua memanjat puncak bukit tersebut dan menemui 3 orang lelaki muda yang memakai mahkota dan persalinan diraja bertatahkan permata. Wan Malini dan Wan Empok curiga dan bertanya, "Siapa tuan hamba bertiga ini?" Maka sahut Nila Pahlawan, "Adapun kami ini bukan daripada jin dan peri dan bukan kami daripada bangsa Indra, bahawa kami ini adalah manusia. Asal kami daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain dan nasab kami Raja Nursyirwan Adil, Raja Masyrik dan Maghrib. Pancar kami daripada Raja Sulaiman alaihi salam." Putera Raja Sulong, Nila Pahlawan, yang dikenali sebagai Sang Seperba, membawa curi si Mandangkini miliknya. Nila Utama, putera bongsu, memiliki pedang Badram Belawa di samping senjata lain seperti kayu cap kerupa dan lembing lembuara yang dipercayai kepunyaan Krishna Pandita. Berita tergempar tersebut diketahui oleh pemerintah Palembang, Demang Lebar Daun, yang menyambut kemunculan 3 putera raja tersebut dengan hati gembira. Syahadan, kisah ini menjadi masyhur di seluruh alam Melayu. Raja Minangkabau hadir ke Palembang memohon supaya salah seorang putera diangkat menjadi raja. Maka, Sang Seperba bersetuju dan berhijrah dengan alat kebesaran miliknya, termasuk curi si Mandangkini, untuk dirajakan di sana. Kerajaan Minangkabau dinamakan Pagar Ruyung kemudiannya. Pun begitu, putera raja kedua, Krishna Pandita, dirajakan di Tanjung Pura setelah rajanya dikhabarkan hilang. Maka tinggallah Nila Utama yang kemudian ditabal sebagai Raja Palembang bergelar Seri Teri Buana. Berbalik kepada kisah curi si Mandangkini milik Sang Seperba. Di Pagar Ruyung terdapat seekor ular sakti mona, sesetengahnya menyebut naga, yang mengancam nyawa dan hasil tanaman penduduk. Sang Seperba mengarahkan hulu balang baginda, Permasku Bambang, membunuh ular tersebut dengan menggunakan curi si Mandangkini. Lalu ular tersebut dipenggal 3 dan mati. Tetapi curi si Mandangkini telah sumbit 190 menurut Sulalatus Salatin. Terdapat percanggapan. Okey. Baik, itulah kisah tentang apa? Tentang kemunculan raja. Maksud cikgu, sebenarnya suatu ketika dahulu, tanah Melayu ni tak ada raja tau. Tetapi apabila Sang Nila Utama daripada Palembang, beliaulah yang telah pun melahirkan keturunan, dan salah seorang keturunan dia siapa? Parameswara. Siapa kenal Parameswara? Ingat tak Parameswara? Tak ingat? Parameswara itulah yang telah membuka negeri Melaka. Ya. Daripada Parameswara membuka negeri Melaka itulah, barulah Parameswara itu telah pun melahirkan keturunan yang membuka negeri Pahang
negeri Perak, kemudian negeri Johor dan juga negeri Kelantan dan seterusnya. So maksud cikgu di sini adalah sebenarnya keturunan raja itu muncul daripada raja-raja sebelum ini datang daripada sang nila utama dan memang keturunan raja. So dia special. Keturunan raja special, bukan macam kita ya. Kita biasa-biasa je. Jadi itulah pada asalnya munculnya keturunan raja. Baik. So, setakat ini ada apa-apa soalan nak tanya tak sebelum cikgu proceed ke bahagian seterusnya? Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? Okey, baik, tak ada. Okey, kalau tak ada, kita sambung. Ya, betul Rizkin, sebenarnya nama pokok Melaka, betul. Baik, so kalau kita lihat di sini, inilah dia institusi raja. Palembang tu dekat Indonesia ke? Ya, betul. Palembang tu dekat Indonesia. Betul Farha. Bagus. Okey. Baik. So inilah dia sultan-sultan dan raja-raja yang ada di negeri ataupun di Malaysia. Dan kalau kita lihat setakat ini, okey, apakah tugas raja? Okey, yang pertama sekali kita tahu tugas raja adalah pertama pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan. Okey, dan yang kedua, okey, tugas raja ialah sebagai ketua negeri. Itu. Okey, ketua negeri. Dan seterusnya kalau kita lihat, okey, untuk seterusnya kenapa raja perlu ditaati dan dihormati? Sebelum kita pergi ke sini, okey, cikgu nak tanya kamu, okey, kita tengok dekat rumah. Dekat rumah kamu siapa raja? Dekat rumah kamu siapa raja? Ya betul, ayah. Takkan Zulfar kamu jadi raja. Okey. Dah tentulah dekat rumah siapa? Ayah kamu jadi raja. Bila ayah jadi raja, ayah kamu akan buat apa? Bila ayah kamu beri perintah, kamu kena buat ke tidak? Kena buat betul, kena taat betul. Bila ayah kamu kata, Hakam, pergi basuh kereta. Hakam pun basuhlah kereta. Dia bawa kereta masuk dalam mesin basuh. Lepas tu tekan, kereta. Mesin basuh tu pusing. Lepas tu keluar. Hakam, kamu buat apa? Ya, kata ayah tadi suruh basuh kereta. Saya masukkanlah kereta dalam mesin basuh. Kan? Jadi itu masalahnya. Kalau tak kena rotan, ya betul. Itu yang Hakam buat. Kan? Kalau tak kena rotan. Zufar lagi lah. Bila ayah dia kata, okey, Zufar, pergi ke dapur, tolong buatkan ayah kopi. Dia pun pergi ke dapur, dia pun bancuh air, kemudian dia tak tahu, mana kopi tak tahulah mana satu kopi. Kemudian dia pun tak tahu macam nak buat. Kemudian dia pun tulis perkataan KOPI kat dalam kertas. Kertas tu masuk dalam cawan. Kacau. Bagi dekat ayah. Ya, nah air kopi. Mana ada air kopi ni? Tu air, dalam tu ada tulisan kopi. So, air kopi. Ayah kamu pun jadi okey, ayah kamu pun jadi hijau, baju koyak-koyak. Itu jam jadi apa? Jadi siapa? Kalau baju hijau jadi koyak-koyak. Jadi Hak. Mana jadi Hak? Jadi Hak untuk jadi Hak. Kalau jadi Shrek, hijau juga. Kalau jadi Shrek, hijau juga. Problem. Jadi, okey, kena tahu, kena dengar arahan, kena belajarlah buat kopi, kan? Betul Ezra? Bila ayah kamu kata kan, pergi kemas bilik. Macam mana aku nak kemas bilik kan? Kemas bilik pun tak tahu. Sudahnya lipat-lipat baju. Lepas tu kamu tanya, Ezra tanya, "Bah, macam mana nak kemas bilik?" Pergilah lipat baju, lipat kain pun semua tu. Oh, dia pun lipat baju, lipat kain. Kemudian dengan buku-buku dia lipat. Buku dia lipat. Kemudian juga, okey, permainan pun dia lipat. Habis dia lipat. Lepas tu tanya. Lepas tu ayah dia masuk. Kenapa kamu lipat semua ni? Dah nak kata nak kemas. Kalau kemas mesti lipat. Baju saya lipat. Seluar saya lipat. Cadar saya lipat. Buku saya lipat.
mainan pun saya lipat. Dengan keyboard pun saya lipat. Oh, kau ni kan lurus betul lah. Jadi, kena tahu macam mana nak buat. Itu paling penting. So, di sini kita belajar, hari ini kita belajar tentang dua peranan raja. Iaitu peranan pertama, raja sebagai pemerintah tertinggi, dan yang kedua, raja sebagai ketua negeri. Baik. Okey, dan kita tahu, cikgu dah tunjuk dah tadi, ada beberapa negeri dengan ada raja dan ada sultan dan ada yang di-Pertuan Besar ataupun yang di-Pertuan Negeri. Baik. Cikgu bagi soalan, kamu jawab. Okey. Cikgu bagi soalan, kamu jawab. Okey, kita mula dengan Hakam. Okey, Hakam, cikgu nak tanya kamu. Perlis. Okey, dia guna raja ke, sultan ke, atau yang di-Pertua Negeri? Tulis jawapan dia. Raja, bagus. Okey, Ezra, yang kedua, Ezra. Okey, Ezra. Okey, untuk negeri Sarawak, dia guna raja ke, dia guna sultan ke, atau yang di-Pertua Negeri? Sarawak. Okey. Gue mau jawab. Sabar ya, Zufar. Kok sabar? Aduh. Oh, enggak sabar ini. Sabar. Ya, Ezra. Ya. Gue mau jawab. Ya, gue pun mau jawab juga. Sabar ya. Ya, Ezra. Apa jawabannya, Ezra? Kok Ezra tunjukkan tapak tangannya? Loh, kok kenapa tapak tangannya itu? Sultan. Ya, Ezra. Sarawak ada sultan. Ya, Sarawak ada sultan. Musyikil lah, musyikil. Iya dong. Enggak ada. Ya, yang di-Pertuan. Yang di-Pertuan Negeri. Ya, betul Ezra. Yang di-Pertuan Negeri. Okey, baik. Zufar. Kita bagi Zufar. Okey, Zufar nak tanyalah. Negeri Melaka. Guna raja ke, sultan ke, ataupun yang di-Pertua Negeri? Yang di-Pertua Negeri. Pandai Zufar. Okey. Itu yang dinamakan bijak sini. Sebab dia bijak tu sampai kat sini. Dia belum sampai sana lagi. Kejap lagi baru sampai sana. Okey, baik, bagus Zufar. Okey. Dan Damia Irdina. Nak tanya Damia Irdina. Okey, iaitu Selangor. Selangor guna sultan ke, guna raja ke, guna yang di-Pertua Negeri? Yang mana satu? Damia. Okey. Damia boleh jawab tak, Damia? Okey. Selangor, negeri Selangor guna sultan ke, raja ke, atau yang di-Pertua Negeri? Okey, Damia. Boleh tak, Damia? Damia tak boleh? Okey. Kita tinggalkan Damia. Damia tengah cari jawapan tu, tengah fikir. Okey, Damia untuk negeri Selangor. Danish untuk negeri Sembilan. Danish, negeri Sembilan, guna raja ke, sultan ke, yang di-Pertuan Besar ke, atau yang di-Pertua Negeri? Danish, tuliskan jawapannya dekat Zoom chat. Okey. Rizkin, negeri Sabah. Rizkin, negeri Sabah. Sabah guna sultan ke, atau raja ke, atau yang di-Pertua Negeri? Okey. So Rizkin kata yang di-Pertua Negeri. Bagus Rizkin. Bagus. Okey. Adranur Batrisha. Negeri Pahang. Guna raja ke, sultan ke, ataupun yang di-Pertua Negeri? Okey. Sultan. Bagus Adranur Batrisha. Farha Kamila. Okey, cikgu nak tanya kamu. Okey, negeri Kelantan. Guna sultan ke, yang di-Pertua Negeri, ataupun juga raja? Okey, Farha Kamila kata sultan. Bagus. Dan juga Akid, yang terakhir Akid. Nak tanya. Okey, Akid, negeri Johor. Johor guna apa? Raja ke, sultan ke, ataupun juga
gunakan yang dipertua negeri. Sultan, bagus. So sekarang kita tunggu daripada Ezra pula. Okey, Damia dan juga Danish. Okey, Damia. Okey, Damia iaitu negeri apa tadi? Danish yang dipertua besar, negeri Sembilan. Bagus, Danish. Dan Damia. Negeri apa cikgu bagi tadi? Damia, negeri apa yang cikgu bagi tadi? Okey. Negeri apa? Negeri Melaka. Negeri Melaka gunakan apa? Yang dipertua negeri ke raja atau sultan? Damia. Mana satu? Boleh tulis. Tadi cikgu bagi Selangor Oh, cikgu bagi Selangor. Selangor lah, Selangor. Damia. Selangor yang mana satu? Sultan ke raja ke atau yang dipertua negeri? Damia. Last punya ni. Cepat. Sultan. Bagus. Baik. Kalau korang semua dah tahu, baik. Sekarang ni, okey. Last soalan bonus korang semua. Siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah online. Iaitu, jika cikgu hidup di zaman Melaka, apakah jawatan cikgu? Tulis dalam Zoom chat sekarang. Raja, kurang tepat. Kurang tepat. Yang dipertua kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Pembesar. Okey, pembesar tu banyak. Bendahara ada, Temenggung ada, Penghulu Bendahari ke Laksmana. Yang mana satu? Yang mana satu pembesar tu? Agak-agaknya kalau cikgu zaman dulu lah. Yang mana satu? Okey. Akhirnya kita dapat juga jawapan. Iaitu Ezra telah menjawab dengan betul. Kalau cikgu zaman dulu, cikgu adalah Laksamana. Salah. Kan. So, oleh kerana Ezra dan juga Ezra telah menjawab dengan betul, cikgu berikan hadiah online. Okey, Ezra, sila ambil Sila ambil. Okey, Ezra ambil ni tau. Ambil. 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 Cik. Tangan lain pula yang ambil. Risau. Risau. Okey. Baik. Alright. Risau cikgu. Okey. Baik. So, kita dah belajar tentang raja sebagai pemerintah negeri dan juga raja sebagai ketua negeri, dan kita dah tahu negeri-negeri mana dan raja-raja dia yang mana satu. So, kita dah tahu. So, kelas kita pada hari ini itu sahaja pada hari ini yang kita sempat. So, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Nak jumpa lagi tak? Macam kelas ini okey ke tak okey? Kelas ni okey ke tak okey? Okey, best. Bagus, Rizky. Okey, so kalau macam tu, kita jumpa minggu depan. Jangan ponteng. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye semua. Assalamualaikum. Tak menyesal. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Okey. Bye.